Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So, Mualim harap korang berada dalam keadaan sihat, baik dan sejahtera. Okey, so hari ni Mualim, so sebelum tu Mualim nak memperkenalkan diri Mualim. Nama Mualim Muhammad Mirzan bin Saidin. Boleh panggil Mualim Mirzan. Mualim Mirzan. So bagi yang belum kenal lah, ada segelintir, mungkin segelintir yang kenal Mualim. So okay, tu tak apa. Tu je yang korang kena tahu. Nama Mualim Mirzan. Ah, Apa dia? Okay, Mualim akan ajar subjek Jawi. So kalau boleh, Mualim nak korang semua dapat A dalam mata pelajaran Jawi. Sebab Jawi ni sangat mudah, sangat senang. So rugi kalau kita tak dapat A dalam Jawi. Kalau boleh semua A. Semua dapat kuasai dengan baik. Okey, sebelum tu Muallim nak pesan kat kita bahawa Muallim nak pesan kat tahun 6. Mungkin tahun 6 tahun ni uh, kita dilanda COVID-19, so kita dapat belajar online, betul tak? So kan ada juga di kalangan kita yang rasa macam rendah diri. Mungkin dia rasa macam dia dah tak berjaya. Tapi Muallim nak ingatkan, untuk tahun ini, tahun 2021 ni, untuk darjah 6, siapa yang mengambil cabaran untuk tahun ni, dia akan jadi lebih hebat daripada tahun yang sebelum. So jadinya walaupun PKP, kita mesti kena fokus. Kita kena belajar. Still kita fokus dan belajar untuk masa depan kita. So maksud kat sini, COVID ni bukanlah sebagai batu penghalang kita. Dia adalah apa panggil cabaran kita untuk kita jadi lebih hebat. Okay, so tak itu cuma pesanan ringkas lah daripada Mualim. So jangan putus asa. Okay, so hari ni Mualim akan ajar homograf dalam Jawi. Homograf. Apa maksud homograf? Apa persoalan ni? Okay, kita tengok. Apa maksud homograf? Okey, nampak tak semua? Okey. Homograf ialah pasangan kata yang ejaan tetapi berlainan makna. Okey, maksudnya dekat sini homograf tu adalah dia ada dua perkataan yang sama. Dua perkataan yang sama tetapi maksud yang berbeza. Contohnya bela, bela. Contohnya rendang, rendang. Pokok itu rendang. Contoh, ibu memasak rendang ayam. Sama je ejaan dia. Rendang dengan rendang. Sama ejaan tetapi maksud dia lain. Itu yang dimaksudkan dengan homograf. Sama ejaan, maksud lain. Okey, seterusnya. Homograf ni terbahagi kepada dua, iaitu homograf pada kata dasar dan homograf kata berimbuhan. Dia ada dua. So kat sini korang kena ingat dua jenis homograf. Bila Mualim tanya berapa homograf, berapa jenis homograf? Ada dua. Homograf kata dasar, homograf kata berimbuhan. Itu dua jenis yang korang kena hafal dan ingat. Ingat dan hafal. Ingat dulu baru boleh hafal. Bukan hafal dulu baru ingat. Okey, seterusnya. Homograf pada kata dasar. Okey, kita tengok homograf pada kata dasar. Padanan vokal I dan E taling berfungsi lambang dalam tulisan Jawi iaitu huruf Ya. Okey, maksudnya kat sini homograf kata dasar dia I dan E taling. E taling bunyi dia macam mana? I dan E taling kita akan letak huruf Ya. I dan E taling kita akan letak huruf Ya. Tak percaya? Kita tengok kat bawah. Kita tengok kat sini. Bila, ba, ya, bi, lam, alif, la, bila.
kita nak eja bela. Ba, ya, be, lam, alif, la, bela. Okey, bila dan bela. Ejaan dalam Jawi sama, tetapi ejaan dalam Rumi tak sama. Faham? Ejaan dalam Rumi tak sama. Maksud je kat sini, ejaan dia sama. Akan tetapi dia membawa dua maksud. Satu bela, satu bila. Bila dan bela. Itu yang dimaksudkan dengan homograf. Okey, contoh yang kedua. I dan italing. Kita letak ya. Si ataupun sesi. Kita eja sesi. Sin ya se, sin ya si, sesi, sisi. Sin ya si, sisi. So sama. Ejaan dalam Jawi sama tetapi ejaan dalam Rumi lain. Maksudnya kat sini, ejaan dia sama. Ejaan Jawi sama. Tetapi dia ada dua maksud yang berbeza. Okey, seterusnya vokal U dan O berkongsi lambang dalam tulisan Jawi iaitu huruf waw. Okey, kat sini muallim nak tegaskan bahawa O dan U O dan U dalam tulisan Jawi kita guna waw. Dia berkongsi huruf. Tak percaya, kita tengok. Allah. Tak percaya, kita tengok. Biru. Okey, apa ni? Bero dengan biru. Bero. Ejaan sama. Ba, ya, be, ro, waw, ro. Bero. Biru. Ba, ya, bi, ro, waw, ro. Biru. So, kat sini dia ada dua maksud. Bero dan biru. Okey, yang seterusnya. Pula dan pola. Ejaan sama. Pawaw pu, lam, alif, la. Pula dan pola. Ejaan sama tetapi membawa dua maksud. Okey, itu homograf kata dasar. Homograf kata dasar. Dan yang kedua, yang jenis kedua ni. Homograf. Okey. Pasangan homograf kata dasar dengan kata berimbuhan. Kata dasar dan kata imbuhan. Macam mana tu muallim? Tak tahu, tak faham. Tak apa, jangan risau, muallim akan terangkan. Dan insya-Allah korang semua faham. Siapa tengok video ni sampai habis, korang confirm faham. Okey, pasangan homograf ini terjadi disebabkan oleh kaedah ejaan itu sendiri. Okey. Vokal I pepet di tengah kata tidak dilambangkan dengan apa-apa huruf dalam tulisan Jawi. Apa maksud dia? Okey, maksud dia kat sini untuk I pepet kita tak perlu letak apa-apa. Dia berbeza dengan italing. Dah tahu ke belum? I pepet italing dah kuasai belum? Kalau tak kuasai I pepet italing, memang susah. Okey, italing bunyi dia kita letak huruf ya. I pepet kita tak letak apa-apa. Okey, untuk I pepet kita tak letak apa-apa. I pepet. Okey, kita baca B pula. Suku kata tertutup yang menggunakan vokal I pepet atau A juga tidak menggunakan apa-apa huruf vokal Jawi. Okey, maksud dia kat sini untuk I pepet dan I pepet kita tak perlu letak apa-apa. Untuk huruf A dalam suku kata tertutup kita tak perlu letak apa-apa. Okey, muallim ulang balik. Suku kata tertutup apabila dia berjumpa dengan huruf A di tengah, kita tak perlu letak apa-apa. Okey, kita tengok ni ejaan ni. Contoh ada kat bawah. Okey, tak faham? Tak apa, kita ada contoh. Markah. Nampak tak markah? Markah. Dua suku kata. Markah. Suku kata tertutup sebab dia berakhir dengan huruf konsonan. Okey, dah mahir ke suku kata terbuka, suku kata tertutup? Siapa yang belum mahir boleh tengok, boleh
Search dekat YouTube suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Dalam Jawi, nak kuasai Jawi, wajib kena tahu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Okey, kita tengok markah. So, kita gugurkan alif kat sini sebab suku kata tertutup. Mim, ra, ka, ha. Markah. Markah, eja markah macam ni. Kita gugurkan alif dalam suku kata tertutup. Merekah, merekah. Okey, mere. Suku kata terbuka sebab dia berakhir dengan huruf vokal. Suku kata terbuka kerana dia berakhir dengan huruf vokal. Kah, suku kata tertutup. Dan dalam suku kata tertutup ada huruf A. Kita gugurkan alif dalam suku kata tertutup kalau ada A. So, ejaan dia sama. Markah dengan merekah. Okey, faham tak? Tak faham lagi? Tak apa, kita ada banyak lagi contoh. Okey, kita tengok kat sini. Contoh lainan ialah Rumi mantap, bukan mantok. Mantap. Macam mana kita nak eja mantap? Mantap. Okey, dia ada dua suku kata dan suku kata tertutup. Mim, nun, tapa, mantap. Menetap. Menetap. Dia ada panggil apa? Imbuhan. Untuk yang kedua ni imbuhan tau. Menetap. So macam mana kita eja menetap? Mim kita gugurkan, kita tak letak apa-apa sebab i pepet. Menetap. Ni i pepet, tapa, menetap. 9 dengan sambilan ejaan sama. 9 sebab dia i pepet. Sambilan sebab ada huruf A kat tengah. A kat tengah dan suku kata tertutup lah. So ejaan dia sama. Okey, itu saja daripada muallim kot. Ada lagi? Ada lagi. Okey. Pasangan hukum tiga suku kata yang digugurkan alif pada suku kata pertama dan imbuhan di yang ditulis dengan huruf dal sahaja. Contohnya, cuba tengok kat sini. Okey, dahulu. Okey, cuba baca betul. Pasangan hukum tiga suku kata yang digugurkan alif pada suku kata pertama dan imbuhan di yang ditulis dengan huruf di sahaja. Okey, kat sini maksud dia, okey, dalam panggil apa? Tahun 3 kita ada belajar hukum tiga suku kata. Hukum tiga suku kata dah belajar ke belum? Hukum tiga suku kata bahasa Melayu kita hendaklah gugurkan huruf alif di awal suku kata. Contohnya eja dahulu. Dahulu. Okey, suku kata terbuka kan? Tapi kita gugurkan alif. Kita gugurkan alif. So, siapa yang masih belum tahu, tak apa, jangan risau. Tak apa, nanti boleh kontak muallim, boleh tanya, muallim kenapa ni? Macam mana ni? Okey, seterusnya di hulu. Di hulu pun kita eja di hulu. So, ejaan dia sama, tetapi dia membawa dua maksud. Okey, itu saja daripada muallim. Muallim harap semua faham. So, untuk darjah 6 ni muallim ajar secara cepat sikit lah sebab korang dah darjah 6. Okey, untuk latihan. Untuk latihan tolong buka buku ni. Tolong buka buku ni. Buku latihan Jawi tahun 6. Muka surat yang pertama. Cuba tengok muka surat yang pertama. Okey, muka surat yang pertama boleh buat. Okey, yang buat. Tandakan right pada jawapan yang betul. Tandakan right pada jawapan yang betul. Baca dan buat. Lepas tu okey. Muka surat 2 pun kena buat. Dan muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga ni jawikan ayat berikut. Kita kena jawikan sahaja ayat tu. Okey, itu saja daripada muallim. Muallim harap korang berada dalam keadaan yang dapat buat. Walaupun PKP, jangan anggap PKP ni jangan rasa PKP itu melemahkan kita lah, melemahkan hasrat kita nak maju ke hadapan. Padahal dengan adanya PKP, benda tu kita boleh
kita boleh lebih gigih, kita boleh jadi lebih hebat daripada orang lain. Okey, itu saja daripada Mualim. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu, dan jangan lupa untuk membuat latihan jauhi daripada Mualim yang Mualim bagi.